Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya macam mana kita nak buat Microsoft Excel kalau soalan keluar. Baik, Microsoft Excel ni mudah saja, cumanya dia kena tahu sama ada kita nak buat tambah, tolak, darab ataupun bahagi. So, kalau dalam Microsoft Excel yang kita nampak sekarang ni dekat atas ni, columns ni dia akan represent by alphabet A sampai Z. So kalau habis Z macam mana? Dia akan start dengan AA, AB, AC and so forth. And then kita juga ada rows. So rows ni dia represent by numbers. Okay, 1, 2, 3 and sampailah bawah 1000 macam tu. Okay, so dalam Excel ni kalau kita nak buat tambah, okay, kalau saya nak tambah antara satu nombor dengan nombor lain, kita akan gunakan simbol plus. Okay, simbol plus. So itu bermaksud tambah. Okay, dan kalau saya nak gunakan tolak, saya akan gunakan tolak macam biasa. Okay, tolak. And then kalau saya nak darab, apa saya kena buat ialah saya akan gunakan star. So tekan shift pada keyboard, ada nombor 8 kat atas tu, tekan nombor 8. Jangan lepas kita punya shift. So dia akan jadi star. And then kita juga ada bahagi. So kalau bahagi ni macam mana? Bahagi ni kita akan gunakan slash. Okay, pada keyboard kamu tu ada shift button dekat sebelah kanan, and then dia punya slash tu berada di sebelah kiri. Okay, so itu ialah button slash. So nanti boleh tekan slash kat situ. Okay, ini berkaitan dengan tambah, tolak, darab, bahagi. Seterusnya saya akan masuk kepada macam mana kita nak gunakan formula. Okay, macam mana kita nak gunakan formula dalam Microsoft Excel. Okey, sekarang ni kalau kita lihat kepada soalan nak total quantity. So, quantity kat sini kita ada 3, 2, 5, 3, 2. So, kalau saya nak tambahkan quantity ni, kalau saya nak gunakan calculator, saya boleh tambah by manual saja. 3 campur 2, 5. 5 campur 5, 10. 10 campur 3, 13. 13 campur 2, 15. So, saya boleh saja type kat sini 15. Tapi dalam Microsoft Excel, kita tak nak anda type dekat sini. Apa yang kami nak anda buat ialah kami nak anda gunakan formula. So, kalau saya nak gunakan formula, saya kena tahu juga rumus matematik. So, bila rumus matematik mengatakan total quantity, total bermaksudnya tambahan, keseluruhan kat sini. Okey, tambahan dia. Mana kita kena tambah. So, saya boleh gunakan dengan dua cara. Cara pertama ialah dengan meletakkan dahulu simbol equals. Okay, masukkan pada keyboard tu equals. So, kita ada satu rumus yang kita panggil sebagai sum. S-U-M. Sum ni bermaksud kita nak tambah semua nombor. Okay, so sum kat sini dah ada keluar kat sini. So, kita double klik saja. Bila kita double klik, dia akan blinking dia punya icon cursor kat situ. Dia minta kita pilih mana nombor yang kita nak sum ataupun kita nak totalkan tu. So, tadi kita nak totalkan untuk quantity daripada 3 sampai 2 ni. So, apa yang anda perlu buat ialah klik, jangan lepas, drag sahaja. And then, kita confirm kita nak totalkan quantity ni. Then, last step ialah just tekan enter saja. Tak payah nak susah payah masukkan simbol penutup kolom tu. So, tekan je enter. Automatik dia akan keluar jawapan dia 15. So, kalau kat sini 15, kalau anda letak saja cursor kat dalam 15 ni, anda akan perasan formula dekat atas ni. So, equal sum C2 until C6. Betul kan? C2 until C6. So, dia sumkan semua. So, apa-apa saja kalau perubahan pada nombor di dalam jadual kat atas ni, contoh Lamborghini daripada 2, saya nak tambah 5. Saya nak tukar dia jadi 5. So, automatik kat sini pun akan bertukar juga 18. See? So, tak payahlah kita nak buat calculation secara manual. Kalau manual nanti kita kena keluarkan calculator ataupun kita kena congak balik and then kita kena tukar jawapan kat sini. So, melecehkan. So, seeloknya kita just gunakan formula sahaja. Baik, seterusnya cara yang lain selain daripada menggunakan sum ialah kita boleh gunakan satu function kat atas ni, auto sum. So, kita ada sum kat sini. So, macam mana kita nak buat? So, saya ambil untuk soalan yang seterusnya, total price per unit. Okay, total price per unit. So, dia nak total untuk kolom price per unit. So, kat sini kita ada price per unit. So, saya boleh saja gunakan calculator tapi kita takut salah ataupun kalau kita congak, kita takut salah. So, macam mana kita nak buat?
letakkan cursor di ruang jawapan ini, kemudian kita pilih kat sini, klik arrow ada sum. So klik sum kat sini. So dia akan tanya nak sum yang mana. Okay, by default dia pilih 18 ni. So jangan. So kita nak price per unit. So kita highlightkan price per unit ni. And then nampak rumus dia dah bertukar macam ni. Tekan enter saja. So dah dapat dah jawapan dia. Sama juga untuk total cost. Okay, kita ada cost column dekat sini. So saya nak totalkan dia. Saya boleh saja gunakan auto sum kat sini. So klik pada sum. So dah ada. By default dia pilih 7,000 kan. So tak nak. Kita nak total cost. So kat sini kita highlightkan total cost and then tekan enter. So dah siap. So apa-apa saja perubahan pada kolom price per unit ataupun cost, automatically dia akan efek kepada ruang jawapan sum kita ini. Okey, kita ada cara yang lain di mana cara untuk kita sumkan ataupun kita total up. Contoh dekat sini kita ada soalan total selling price per unit. So selling price per unit berada di sini. So kalau saya nak buat total, saya boleh buat cara yang manual di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan simbol equals sama dengan di dalam ruang ini, kemudian pilih satu nombor dekat dalam kolom selling price per unit ni sebab kita nak total up the selling price per unit. So saya pilih nombor 1 dulu. Bila saya klik pada nombor 1 ini, dia keluar F2 kat sini. So apa yang kita boleh buat ialah kita masukkan simbol tambah. Okay, and then seterusnya, step yang seterusnya saya akan klik pada nombor yang kedua pula. See, nampak dia jadi F3, betul kan? F3. Okay, so saya akan klik lagi tambah. Saya akan masukkan tambah lagi. And then saya tekan lagi rows yang ketiga. So dia jadi F4, betul? Okay, and then saya masukkan simbol tambah lagi. Kemudian saya ambil pula row yang kelima. Okay, sudah keluar row kelima, and then saya tekan tambah lagi. Kemudian saya akan ambil row yang ke-6 and then cukup. Ada 5 row. 1, 2, 3, 4, 5. So dah sampai sini, tekan saja enter. Kita akan dapat jawapan yang sama sahaja. So itu rumus untuk sum. Ada banyak cara, ada banyak teknik. Anda boleh pilih yang mana, terpulang pada kesesuaian. Saya lebih prefer untuk kita gunakan sum sahaja. Baik, kalau dalam soalan dia minta kita untuk kira cost. Contoh dia dah bagi satu formula. Cost equals to quantity multiply by price per unit. Quantity darab price per unit. So macam mana kita nak buat? Mudah sahaja. Okay, jangan rasa takut-takut. So contoh saya nak letak jawapan dekat sini kan. Okay, so apa yang saya buat ialah dalam mana-mana rumus Excel kita perlu masukkan equals dahulu, sama dengan. So bila saya masukkan sama dengan, bermaksud saya akan start dengan saya punya formula. So apa formula dia? Quantity darab price per unit. So saya akan ambil quantity yang pertama dulu. Untuk OD ni kita ambil contoh, dia nak kita kira cost untuk OD berapa dia punya cost. So nombor 3. So saya akan pilih nombor 3. Saya klik saja pada nombor 3 ni. Automatically dia dah baca C2. So betul, C2. So quantity C2 kita akan darab dengan price per unit. So dalam Excel darab kita perlu masukkan star. Tekan shift, masukkan star. Okay. And then kita pilih price per unit 1 ni. So saya pilih kat sini. So betul dah, C2 darab dengan D2. Betul kan? Quantity darab price per unit. So kalau dah confirm dia punya formula dia ialah sebegitu, tekan saja enter. Automatically kita akan dapat jawapan dia. So nampak, kalau saya klik pada ruangan jawapan cost ini, kita akan nampak pada formula tu bermaksud equal C2 which is 3 darab dengan D2 which is 1,500,000. So dapatlah jawapan dia. Okey. Untuk profit pula, untuk tolak contoh. Okey, sama juga formula dia. Kita kena masukkan equals. Masukkan equal. Okey. So dia dah bagi rumus kat ni. Sales tolak cost. So kita ada sales, kita ada cost. So kita tengoklah yang mana yang lagi besar dulu. Okey, jangan pula nanti yang kecil tolak besar. Salah. So kita akan cari yang besar dulu. So sales. Kita ada 4,650,000. So bila saya klik saja kat sini, automatik dia dah detect G2. Betul? Kolom G number 2. So rumus yang seterusnya ialah tolak. Kita nak tolak.
Tolak apa? Cost. So tengok pula pada kolom cost ni, row dia ialah row yang kedua. So tekan kat sini, automatic G2 tolak E2. So betul kan? Sales tolak cost. So kalau confident betul itu je punya rumus dan kita dah klik pada mana-mana kolom yang betul dan tepat, kita tekan saja enter. Automatically kita akan dapat jawapan tolak tu. So kalau saya letak cursor saya pada ruangan jawapan profit ini, kita akan nampak G2 tolak E2. G2 tolak dengan E2. Okay, so itu rumus sekiranya soalan ada berikan rumus yang memang dah tetap dekat situ. Okay, yang dah memang tetap dan yang memang kita tak boleh ubah, so kita akan ikut rumus tu saja. So selalunya soalan memang akan dia bagi rumus. So kalau lah tadi kita ada kuantiti darab price per unit bahagi dengan cost, so masukkanlah bahagi kat ujung ni. Okay, kat ujung ni masukkan bahagi. Okay, so bahagi tu simbol dia ialah slash. So saya nak bahagi dengan cost. And then betul E2. So rumus dia kuantiti darab price per unit bahagi dengan cost. Ini saya buat tambahan bahagi dengan cost. So dapat dah rumus dia, tekan saja enter. So itu rumus dia, betul kan? C2 darab D2, which is kita ada kuantiti darab dengan price per unit bahagi dengan E2 cost. Saya buat rumus yang tambahan. So saya buat kat sini bahagi pula dengan cost. Contoh. Okay, so itulah rumus dia. So kita boleh masukkan beberapa rumus di dalam satu formula. Dan basically untuk Excel level kamu memang tambah, tolak, darab, bahagi je. No problem. Tak ada masalah. Okay. So hopefully tengok dulu macam mana kita nak hasilkan rumus-rumus ini supaya anda get familiarized dengan formula tu bila soalan keluar. Baik, kadang-kadang soalan dia akan minta untuk kita keluarkan pie chart ataupun minta kita produce pie chart ataupun bar chart ataupun line chart, okey, carta pie, carta bar dan juga carta line dan seumpamanya. So dia akan bagi tahu kita untuk kita keluarkan untuk kolom mana. So contoh saya ambil sales dekat sini So dia nak keluarkan carta pie untuk sales. So saya akan highlightkan dahulu jawapan untuk sales kat sini. Okey, sales. So apa yang saya akan buat ialah saya akan pergi kepada insert tab dekat atas ni. And then kita ada kat sini ruangan ataupun section untuk chart. Contoh saya nak pilih pie chart. So saya akan ada pilih kat sini lah. Ni bentuk pie ni bentuk bar, ni bentuk line dan so forth. Selalunya basic kamu memang bar, pie ataupun line. So saya pilih lah contoh carta pie ini. So nampak dia keluar dah carta pie saya. And then kadang-kadang dia minta kamu pindahkan carta pie ni ke sheet yang lain. So kalau dah ada sheet kat sini ialah ruangan untuk kita membuat kira-kira. Kita ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. So sebut tu biar panjang sikit, sheet bukan pendek kan, maksud dia lain. So dia minta kita pindahkan pie chart kita ni ke sheet number 2 contoh. Okay. So kalau anda tak ada sheet kat sini, apa yang kita boleh buat? Kita klik saja tambah kat sini. So dia akan tambah new sheet. So boleh gerak-gerakkan sebenarnya ni. Okay, saya boleh gerakkan sebelah sini, saya boleh gerakkan sebelah sini. So depends kepada soalan. So contoh soalan nak minta saya pindahkan pie chart ni ke sheet yang lain, kita boleh je tekan pie chart kita ni, tekan Ctrl X, kita cut dia. Ctrl X and then lepaskan kat sini, Ctrl V, kita paste. So dah siap. So bolehlah rename juga kat sini. Setiap sheet ni boleh rename. So contoh kalau saya nak rename sheet kat sini, kita boleh double click saja and then dia akan ada satu ruangan untuk kita namakan dia carta ataupun chart. Okay, so kalau nak rename cara lain, boleh right click saja pada sheet tu and then ada rename kat sini. Okay, so kat sini kita boleh namakan kita punya sheet terpulang kepada soalan. Dan kadang-kadang soalan pun dia saja je nak menyusahkan kita. Dia minta kita insert rows, masukkan rows ataupun column. So kalau kat sini memang tak ada ruangan column, so kita boleh je right click and then insert. So dia akan tambah lagi, nampak? Saya right click, saya insert. So dia akan tambah lagi column. So kalau untuk rows, saya right click, insert. So dia akan tambah rows, nampak So saya klik, saya insert. So dah ada 3 rows kat sini. So kalau dia suruh type apa-apa kat sini, ikutlah. Okey, contoh macam total kat sini contoh So dia suruh kita totalkan kuantiti. So buat balik rumus yang sama juga, pergi kepada sum
And then betul tak nak totalkan ni? Yes, tekan enter. So dah siap dah. Okay, so itu cara untuk kita masukkan pie chart ataupun macam mana kita nak tambah columns and rows. Baik, kadang-kadang soalan juga akan tanya maximum ataupun minimum ataupun highest ataupun lowest. So bila kita dengar highest bermaksud yang paling banyak lah, paling tinggi, ataupun lowest paling sikit. So rumus dia pun mudah saja. So kalau contoh dekat sini dia nak maximum price per unit. So dekat sini price per unit. Antara 5 item ni yang mana yang maksimum. So kalau kita tengok dengan mata kasar kita tahu okay, Bentley 1,800,000 paling highest lah, paling maksimum. Cumanya kita tak nak lah type dekat sini 1,800,000, leceh. So kita nak Excel kirakan formula untuk kita. So mudah saja, dekat sini kita ada yang kat formula auto sum ni, kita klik pada arrow, kita ada maximum. So kita klik pada maximum. Dia akan tanya yang mana saya nak maksimumkan, nak cari nilai maksimum tu. So soalan nak maximum price per unit. So price per unit ni jangan pula kamu highlight sekali dengan nama kolom tu. So kita highlightkan numbers yang di dalam kolom price per unit ni. So betul ini yang nombor kita nak highlight and then tekan enter saja. See, betul kan? 1,800,000. So untuk maksimum. Sama juga untuk contoh maximum selling price per unit. Selling price per unit. So klik kat sini, pergi kepada auto sum arrow ni, ambil maximum. So dia nak selling price per unit. Pergi ke kolom selling price per unit, highlightkan numbers itu saja, tekan enter. Dan siap, betul Okey, nampak 1,890,000. So itu untuk maximum ataupun highest. Manakala untuk minimum pula pun sama juga rumus dia. Okey, minimum. Dia nak minimum price per unit. So kalau kita tengok kat sini, minimum supposedly the answer will be Lamborghini. 1 million kat sini kan. Okay, so kita pergi kepada auto sum, ambil minimum. So dia akan tanya mana yang kita nak highlight kan. So kita nak price per unit. So highlightkan price per unit and then tekan enter. So dah siap jawapan dia. Sama juga untuk minimum selling price per unit. Selling price per unit. So saya pergi kepada auto sum arrow ni, ambil minimum, highlightkan selling price per unit and then tekan enter. So dah siap dah jawapan dia. So itu cara untuk kita kira highest ataupun lowest ataupun maximum ataupun minimum.